أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan sidang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya, ustaz-ustaz, ustazah, ustazah, alim ulama, ya, para ilmuwan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam ini, ya, bertemu kita sekali lagi di surau ini, surau Haji Maksum, ya. Kena maksum, jangan matsum. Matsum tu Melayu, M-A-T-S-O-M, matsum. Itu dulu imuda, cerita imuda jadi maksum, ya. Ini maksum, mim ain sod waw mim maksum. Mudah-mudahan, ya, ahli-ahli Korea ini, ahli surau ini adalah orang-orang yang Allah beri pelindungan, dijauhi pada dosa-dosa, ya, dan tuan-tuan terus istiqamah menghidupkan surau sebagai nadi atau jantung bagi sesebuah Korea, ya. Nak tahu Korea itu hidup ataupun tidak, kita lihat pada surau dan masjidnya. Kalau surau masjidnya malap, maka mungkin ada masalah dalam ahli Koreanya. Tapi kalau suraunya, masjidnya hidup, InsyaAllah ahli Koreanya juga dalam keadaan yang aman, damai, tenteram, dan rahmat Allah InsyaAllah turun dalam Korea kita ini. Tuan-tuan sedang hadirin, hadirat muslimin, muslimat. Sebelum kita masuk tajuk pada malam ini, bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya ingin kongsi sedikit masa tentang pengalaman semalam, tuan-tuan. Ya, semalam baru berlaku. Ya, sebab itulah pentingnya syariah ini. Syariah ini adalah satu amalan yang diamalkan, ya. Benda fikah ni, fiqh atau fiqh, benda yang diamalkan. Bila tak diamalkan, kadang-kadang kita lupa, walaupun benda tu kerana benda yang simple, ya. Semalam balik pada sekolah, waktu asar saya sembahyang di satu tempat, ya, bukan di sini, di tempat lain. Balik pada pelabuhan tu, sembahyang asar di satu masjid, bukan surau, ya, masjid. Ketika sembahyang asar, tuan-tuan, ya, imam pun dah tua dah. Saya ingat imam pun dah 70 lebih dah. Suara pun slow je. Macam keluar tak keluar je. Ya. Bila rakaat kedua sepatutnya dia tahiyat awal. Ya. Tapi dia lupa, dia bangun. Bila dia bangun, Allah, saya pun dah dengar suara panjang ni, dia bangun ni. Tak apalah, saya pun bangun lah. Memang semua jemaah ada yang duduk, ada yang bangun. Ya. Maka jemaah yang di belakang imam tu, subhanallah, subhanallah. Imam dah berdiri dah Allahu Akbar, tangan pun dah letak. Makmum belakang tu asyik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya dalam hati pun, imam dah berdiri tu dah tak payah subhanallah, teruskan je lah. Dalam hati saya lah. Sebabnya tahiyat awal tu pun sunat. Dah tertinggal, nak buat macam mana? Tak apalah, teruslah bangun. Makmum satu hal kat belakang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya ingat 3 kali lah, kuat lepas tu. Imam mungkin geram sangat agaknya. Dia pun turun, Allahu Akbar, duduk tahiyat awal. Saya pun Allah. Saya terus niat mufarakah terus.
Saya niat mufaraqah terus. Ya. Bila saya niat mufaraqah, saya sembahyang sendirilah, sembahyang sendiri. Rakaat keempat tu, masa orang ada sembahyang, imam duduk tahiyat awal, saya ingat imam akan bangun rakaat ketiga. Mungkin imam merasakan bila subhanallah, subhanallah, aku tadi sepatutnya dah tahiyat akhir agaknya kot. Imam bagi salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi jemaah tong langgang. Yang bangun, yang duduk tengok sana, yang terpinga-pinga. Ya. Dalam keadaan begitulah masa beberapa ketiga, jemaah daripada hujung. Dia bangun, dia terus. Pak Imam, apa hal sembahyang 2 rakaat? Mengamuk imam di tepi. Pak Imam pun dalam tekanan terkejut. Padahal dia dah wirid. Astagfirullahalazim, dia dalam masa tu baru makmum bagi jerit begitu. Dia pun terus bangun, Allahu Akbar. Sambung sembahyang. Jemaah lagi lah, nak ikut ke tak? Dah wirid. Tadi sembahyang 2 rakaat, lepas tu dah wirid. Bangun, Allahu Akbar. Bayangkan jemaah masa tu dah macam anak ayam yang dah kehilangan ibu. Ponggang langgang. Allah. Itulah pentingnya tuan-tuan, ilmu. Benda bila berlaku macam ni, baru kita rasa macam kelang kabut. Praktikalnya bila berlaku depan mata, secara spontan, maka kita akan kelang kabut. Sebab itulah, bukan semata-mata imam saja ada ilmu, makmum juga kena ada ilmu. Baik, dalam kes tadi ni tuan-tuan, imam silap, makmum pun silap juga. Ya, betul, imam dah terlajak bangun. Ya, bila selagi dia belum berdiri betul, dia masih dalam separuh jalan, bila subhanallah dia boleh turun balik. Bila dia dah bangun berdiri, dia dah tak boleh turun. Dia akan teruskan. Makmum pun kena faham. Kita dah berdiri, tak boleh turun. Kalau turun batal. Yang duk sibuk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam tu pun geram lah. Imam pun turun lah. Maknanya makmum pun tak faham. Imam pun bila turun, imam pun batal. Yang ikut pun adalah jemaah yang mengikut imam yang batal. Kan jadi ruwet jadinya. Ada satu masalah dalam satu masjid tu. Ya. Bila dah begitu, ya. Ujung-ujungnya bila imam bila tadi imamnya sambung lagi 2 rakaat, ada yang ikut, ada yang tak, ada yang duduk diam tunggu je. Bila dah habis betul, semua dah bising-bising, ada seorang jemaah. Ya, saya sebagai tetamu dengan pakaian kerja, kalau saya ada rasa nak bercakap di depan, nak ambil mic je nak bercakap. Tapi tiba-tiba ada jemaah ke depan bercakap benda yang saya dalam kepala fikirkan. Jemaah kata apa? Seorang tu, dia kata, tuan-tuan, kita sekarang ini, mana yang sembahyangnya rasa tak betul, sembahyang semula. Pak Imam pun tak betul, jemaah yang ikut pun tak betul. Ya? Tetapi bagi mereka yang niat mufaraqah tadi, ketika imam duduk, maka dia dah sah, boleh teruskan solat mufaraqah sendiri. Yang lain yang tak yakin, kita sembahyang semula berjemaah. Ada seorang jemaah dia ke depan bercakap, ambil mikrofon terus cakap. Saya pun alhamdulillah ada jemaah yang ke depan bercakap. Ya. Sebab itulah pentingnya kadang-kadang ilmu ni, ya. Bila imam pun dah kalut, makmum pun dah kalut, maka jadi kalam kalibut suasana surah itu. Itu kadang benda-benda, padahal itu benda-benda yang sunat. Ya, kalau tertinggal pun nak macam mana? Teruskan je lah. Ya. Saya ingat dulu pernah di Raja Maksum pernah tertinggal doa kunut ketika mana solat witir pada Ramadan yang 15 terakhir. Saya ingat pernah berlaku di sini dulu. Ya. Bila imam terlupa doa kunut pada solat witir yang 1 rakaat, imam pun terus ya Allah, makmum subhanallah, subhanallah. Imam dah bila subhanallah, subhanallah, imam dah nak sujud lah. Dah sujud. Imam bangun balik. Dia dah nak sujud, dia bangun balik. Pada saat dia kalau separuh jalan tak apa. Bila dah hampir sujud, dia bangun. Batal. Ya. Pernah berlaku. Saya kata pada imam tu, imam tadi sepatutnya bila dah nak sujud je. Dah tak perlu bangun. Lagi pun doa kunut tu pun sunat. Dah tertinggal tak apa. Dia pun kata panik sebab orang duduk belakang subhanallah, subhanallah. Dia pun panik, dia pun bangun. Sebenarnya dengan imam pun batal semuanya. Tapi sebab itu solat witir,
tak ada masalah lah. Sebab sunat, batal pun tak ada masalah. Maksudnya tak ada menjaskan kita punya amalan wajib. Tu yang berlaku di sini. Dan pernah berlaku sebelum ni, di tempat lain saya pernah mengikuti. Doa kunut juga di solat witir. Tapi yang kali ini, imam ni terus sujud je. Subhanallah, subhanallah, dia sujud je. Saya solat di tempat lain. Jadi makmum ada dua bahagian. Ada dua mazhab. Makmum yang rasa imam tak betul, dia terus bacakan Allahumma hadini fiman hadai, dia terus baca. Imam dah sujud, duduk antara sujud, sujud kedua, dia baca terus habiskan doa kunut. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, dah imam sujud, aku ikut je lah. Ya? Yang betul yang ikut imam. Yang teruskan doa kunut tu yang tak betul. Salah. Ya? Jadi itu sekadar pembuka bicara pada malam ini. Maknanya kita kena ada sedikit ilmu. Ya, bila berlaku begitu, kita tak panik. Kebetulan masa sembahyang semalam tu, ada seorang ustaz juga keluar, saya kata, Syekh, tadi macam mana? Wah, Ana pun masa mula bingung juga. Bila fikir balik, wah, maknanya kadang orang-orang yang berilmu pun, bila berlaku tiba-tiba, pun kadang-kadang gelap gulita sekejap. Duk mikir dulu apa yang sepatutnya. Ya, sebab benda ni tiba-tiba berlaku di depan mata kita. Ya. Wallahu alam. Ya. Mudah-mudahan kita terus istiqamah menuntut ilmu, ya, supaya kita terus menjadi orang yang berilmu dan tidak jahil dalam menangani segala permasalahan dalam bab fiqh. Ya, sebab fiqh ni benda yang kita amalkan. Kalau benda-benda tauhid ni bab kepercayaan dalam hati. Tapi benda ibadat ni benda yang kita amalkan, ya, praktikkan. Baik, insyaAllah kita sambung mengajar kita pada malam ini. Kita masih lagi membicarakan tentang fasal yang ke-6, iaitu penjelasan mengenai al-uluhiyah, ya, iaitu tauhid uluhiyah, tauhid al-ilah, yang menunjukkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang kita sembah, Tuhan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, ya, kita dah pun masuk sebelum ini beberapa perkara yang wajib kita buat ketika mana beribadat. Yang pertama, wajib ikhlas. Kedua, wajib menyembah hanya pada Allah Ta'ala. Dan hari ini kita masuk yang ketiga. Ya. Yang pertama, kedua dah bincang pada pertemuan yang lepas. Jadi hari ini yang ketiga, dalam kita beribadah pada Allah Ta'ala, ya, beribadah pada Allah sebagai Tuhan Al-Ilah, Tuhan yang kita tujukan pengabdian kita, penyembahan kita hanya semata-mata pada Allah Ta'ala, hendaklah ada perasaan khauf wa roja. Dalam ibadah kita ada perasaan khauf, takut, dan roja, perasaan mengharap. Dua perasaan yang kena ada pada jiwa kita, tuan-tuan. Ya? Semakin kita beribadah, makin ibadah kita rasa macam, ya Allah, kita rasa takut dengan ibadah kita yang tak cukup. Ya, adakah diterima ataupun tidak? Tetapi kita mengharap, raja itu mengharap, mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita. Ya, itulah orang yang beriman. Semakin beribadah, semakin rasa tidak cukup. Semakin beribadah, rasa masih makin kurang. Ya, semakin dia beribadah, dia merasakan orang lain jauh lebih hebat daripada dia. Ya. Setiap kali dia beribadah, dia merasakan tidak cukup dan dia merasakan masih kurang, dan orang lain mungkin lebih baik daripada dia. Orang lain mungkin lebih hebat daripada dia. Orang lain mungkin lebih banyak qiyamulnya. Orang lain mungkin lebih banyak tadarusnya. Ya. Kalau sampai kita dalam perasaan kita merasakan, akulah yang hebatlah ni. Orang lain semua tengok, kat situ bermakna sudah ada perasaan ujub, takabbur, riya dan sum'ah. 4 sekawan perasaan penyakit hati yang mana syaitan telah berjaya masuk ke dalam jiwa kita. Ya. Syaitan ni pandai, tuan-tuan. Dia tak memujuk kita dalam perkara yang jahat. Tak semestinya. Kalau orang tu memang orang yang jahat, senang. Kau pergi surau nanti, tengoklah selipar mana cantik. Hang tu datang dah pakai selipar Jepun. Tengok nanti keluar balik ada sandal cantik-cantik, kebah je lah. Syaitan dah masuk dalam dia pun, baik okey juga. Kalau keluar ada selipar cantik, kebah.
Kalau orang sifat begitu, tak ada masalah. Syaitan nak memujuk jiwa orang begini. Tapi orang yang memang beribadah, orang yang baik, susah nak dipujuk benda-benda jahat begini. Curi lah, curi. Tak nak, dosa. Pinjam sekejap je. Nanti lupa terus nak pulangkan. Mana dia tetap menghalang perasaan tu. Dia macam cerita TV, kartun. Kejap datang malaikat, kejap datang syaitan. Syaitan bawa tombak, ada jarumnya, betul kepala dia tanduk. Dia duduk berlawan-berlawan. Dia pun mana yang betul, mana yang baik. Tidak. Ya. Tapi kalau bagi orang yang memang baik beribadah, susah nak disuruh buat benda yang jahat. Tapi syaitan berjaya menjadikan ibadah dia itu menjadi tidak baik. Sebab masuk dalam sifat hati dia, perasaan sum'ah, ujub, riak dan takabur. Daripada ibadah dia sendiri. Yang sepatutnya ibadah tu benda yang baik. Tapi dia masuk perasaan begitu, rasa hebat pula. Baru qiyamul lail 2-3 hari terasa macam tiap-tiap hari duk bangun qiyamul lail. Tengok orang lain macam alah, leki je tengok orang lain. Dia tak tahu orang lain mungkin lebih hebat pada dia. Perasaan dia je merasakan dia hebat, orang lain tak hebat. Itu penyakit hati, tuan-tuan. Bahaya. Benda-benda ini akan merosakkan amal ibadah kita. Sebab tu dikatakan orang yang semakin beribadah, maka dia akan merasa semakin takut dan mengharap kepada Allah SWT. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, orang yang kurang imannya, baru sedikit amalan sudah merasa hebat, maka dengan amal yang sedikit, dia dah merasa hebat, dia dah merasa bangga dengan apa yang dibuat. Baik. Tidak merasa ketakutan atau gerun kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Janganlah kamu bertuhankan dua Tuhan. Kerana sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akulah sahaja hendaknya yang kamu gerun lagi gementar. Allah sebut Tuhan hanya satu, aku saja, yakni Allah SWT. Tidak patut kamu takut kepada yang lain. Tidak patut kamu bertuhankan dua Tuhan. Tapi kita ni kadang-kadang, tuan-tuan, sedar tak sedar, tak perasan, kadang-kadang kita bertuhankan yang lain daripada Allah SWT. Tu kadang-kadang kita kata siang beriman, malam kufur, malam beriman, siang kufur. Baru sembahyang di surau jemaah, alhamdulillah, solat berjemaah, doa pada Allah Ta'ala, apa semua, alhamdulillah beriman. Keluar-keluar duk cari nombor ekor pula, keluar-keluar duk pergi kubur, cari keramat dan sebagainya. Ada yang begitu, yang beli nombor-nombor tu bukan semuanya orang India, orang Cina. Ada juga apa-apa haji yang beli nombor juga. Berhenti kat traffic kapal tu, tok. Beli nombor. Ada orang Melayu beli. Belum lagi yang pergi kedai Toto tu, spot Toto, bukan Toto tempat tidur, spot Toto, beli nombor. Ada juga. Percaya pada benda-benda tu. Nak kaya cepat. Kena usaha, tuan-tuan. Kan usaha tangga kejayaan. Dia nak senang dengan percuma je, senang-senang. Bangun-bangun tidur terus kaya agaknya begitu. Ada mungkin orang yang tiba-tiba dapat rezeki. Tapi mungkin 1 bilion, seorang mungkin dapat. Allah bagi rezeki begitu. Yang tak diusahakan tiba-tiba dapat. Tapi pada secara umumnya kita kena berusaha untuk berjaya. Jadi kena Allah saja Tuhan kita yang patut kita gerun dan takut dan tempat kita mengharap untuk mendapat rahmatnya dan tidak kepada yang lain. Kadang-kadang kita punya ketakutan pada bos, ketakutan pada majikan, ketakutan pada YB, ketakutan pada PM, contohlah orang-orang atas kita.
Melebihi kita takut pada Allah Ta'ala. Seolah-olah mereka lah penentu kita punya rezeki, penentu kita punya masa depan. Wah. Lawan je memang habis kerja. Tak ikut je, hilang projek. Tak buat aja, jatuh. Kita pun Allah terlalu bergantung pada manusia. Seolah-olah manusia itulah yang memberi rezeki kepada kita. Sedangkan dia sendiri pun rezeki Allah yang bagi. Cuma dia mungkin ada sedikit kelebihan, ada pengaruh, ada jawatan. Sepatutnya digunakan untuk kebaikan, bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Baik, seterusnya firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 107. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan boleh tanya ya. Kalau nak WhatsApp pun boleh juga. Sambil-sambil itu nak WhatsApp, nanti saya tengoklah kalau ada pertanyaan saya jawablah. Dulu kalau kita sistem kuliah kata siapa ada soalan boleh hantar kertas bagi soalan. Sekarang ni dah canggih, semua ada handphone. Bagi WhatsApp, tengok ada bunyi titot-titot, ada soalan, kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau tak boleh, saya tangguh ke akan datang. Dah tak perlulah hantar kertas. Cukup kita boleh hantar WhatsApp. Nombor saya pun tuan-tuan ada kan, tak ada masalah. Ini guna apa? Unify surah kan. Okey. Baik. Firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiadalah sesiapa pun yang akan dapat menghapuskan melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiadalah sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya. Allah limpahkan kurnia-Nya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan Dialah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Ya. Allah berfirman, ya, kalau Dia nak mengenakan sesuatu bahaya, nak menjatuhkan satu bala bencana kepada seseorang, sesiapa pun tidak akan dapat menghalang, melainkan Dia sendiri yang menghalang. Ya. Kalau Allah dah nak buat kun fayakun, jadi, maka jadilah ia. Tak ada siapa boleh halang. Dan kalau Allah nak berikan kebaikan, berikan rahmat, berikan rezeki pada seseorang pun, hak Allah Ta'ala untuk memberinya. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Ya? Maknanya segala bala bencana, rezeki itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Kita tidak tahu apa di sebalik semua perkara-perkara yang Allah jadikan kepada kita. Ya? Cuma kita sebagai manusia, adalah kita bersangka baik, husnuzon pada Allah Ta'ala. Setiap kali kita menerima sesuatu musibah, kita redha dan sabar, cuba keluar daripada kepompong kesusahan dan tidak menyalahkan takdir. Sebab kita tidak tahu apa di sebalik perkara kesusahan tersebut. Ya? Walau kita jangan sangka buruk pada Allah Ta'ala. Ya? Kadang-kadang benda yang kita rasa buruk, kita tak suka. Tapi Allah lebih tahu, sebenarnya dia baik untuk kita. Mungkin sekarang tak nampak dia punya kebaikan. Bila dah berlaku 30 tahun yang lalu, baru kita nampak, oh patutlah dulu begini jadinya. Rupanya benda yang kita tak suka tu, ada kebaikannya. Benda tu mungkin berlaku masa kita kecil. Kebaikan kita nampak ketika dah tua nanti. Mungkin boleh berlaku begitu. Baru nampak. Kalaulah dulu tak macam ini, kita masa sebut kalau. Tapi Allah lebih mengetahui yang baik untuk kita. Ingat, tidak semua yang kita suka itu baik pada kita, dan tidak semua yang kita tak suka itu buruk untuk kita. Itu yang ketiga. Wajib kita berasa khauf, takut, dan pada masa yang sama kita roja, mengharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Khauf, khawaufa, khaufun, takut. Roja, rojim, alif, hamzah, roja, mengharap. Bukan rojak makanan tu ya. Roja,
Bukan roja', bukan rojim ain. Roja' tu pulang. Dia roja' hamzah hujungnya. Ya, dia bunyi lain sikit. Roja' kan lain. Ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wajib dikerjakan semua ibadah badaniyah, kerja ibadah amal yang kita praktikkan. Seperti solat, puasa, ya, itu benda yang kita praktikkan, kita amalkan. Ya. Dan juga ibadah-ibadah qauliyah. Qaul tu yang kita baca, yang kita sebut. Mana segala ibadah yang berbentuk amal, ibadat, perbuatan dan juga amal yang kita sebut. Yang kita sebut ni ada dua bahagian. Satu sebutan yang wajib, satu sebutan yang sunat. Sebutan yang wajib tu apa tuan-tuan? Contoh dalam solat, ada rukun qauli, rukun yang kita baca yang wajib. Tak baca tak sah solat. Ya. Dalam solat rukun qauli ada 5 tuan-tuan. Yang kita sebut. Takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, tahiyat akhir, salawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, salam pertama. Itu wajib disebut. Ya. Yang takbiratul intiqal, rukuk Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, itu tak. Itu takbiratul intiqal, takbir untuk pertukaran rukun. Tapi yang wajib sebut yang mula-mula, takbiratul ihram yang kita niat dalam hati, wajib sebut. Yang wajib bukan angkat tangannya sebenarnya tuan-tuan. Yang wajib sebutnya Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar tuan-tuan tangan macam ni, sah tak? Sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Sebab yang wajib sebut Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Dia tak kata wajib pegang tangan begini. Kalau tiba-tiba tuan-tuan nak buat perangai, Allahu Akbar ke belakang sini ke, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Superman gini ke, tak batal. Tapi pelik lah, jangan dibuat. Dong ngada-ngada pula sembahyang begitu. Tak ikut sunnah. Sunnahnya kan, kalau dengan ceramah Ustaz Abdul Somad, sunnah pegang pun ada beberapa cara. Pegang yang di atas pusat, pegang di atas pusat, pegang di bawah pusat, pegang di tepi sini, pegang di dada, macam-macam. Sunnah semua tu. Sunnah, ada sunnahnya. Ada 5 atau 6 cara. Dah banyak sunnahnya, kenapa nak buat begini pula yang tak ada sunnah? Duk ngada-ngada pula. Ustaz kata tak batal. Memang tak batal. Tapi janganlah ngada-ngada buat macam tu. Ya. Saya pernah mengajar, masa mengajar, saya cakap dengan budak begitulah, ya, yang apa, benda ini sunat, tak wajib. Soalnya kadang kita tengok ada orang negara lain yang mazhabnya dia tak pegang, dia tangan turun je. Ya, dia tangan turun lurus je, ada yang begitu, tak pegang begini. Sah. Dan kalau apa gaya pun sebenarnya sah sebenarnya. Tapi tak sunnah lah. Ada budak mungkin cerita dengan mak, tak apa ceritanya. Maknya repot dekat saya. Dia kata, Ustaz ajar apa? Kenapa boleh macam tu? Kan tu batal tu. Saya cakap, budak ni cakap apa kat maknya? Saya cakap dengan budak jangan cakap lebih-lebih lah. Dengan budak jangan cakap lebih-lebih. Nanti sampainya lain pada mak bapaknya. Dah kita kata kita bawa ajaran sesat pula. Tak, kita cuma cakap benda tu bukan rukun. Ya. Maknanya kalau kita tak buat pun sah. Tapi janganlah kita buat. Ya. Banyak lagi benda yang kita boleh buat. Kenapa buat benda perangai macam tu? Tu saya maksudnya begitu. Tapi bila begitu ada pengajaran pasal saya, jangan cakap lebih-lebih dengan murid. Cakap yang patut-patut je lah. Takut sampai pada mak bapak, lain pula ceritanya. Ya. Baik, saya sebut tadi, maknanya ibadah perbuatan dengan ibadah yang kita sebut, satu yang wajib dalam contoh rukun qauli dalam solat, satu lagi yang kita sebut sunat tapi mendapat pahala. Contoh kita berzikir, beristighfar, berselawat, tilawah Quran, yang di luar dia solat lah. Ya. Dan sebagainya hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Benda yang kita buat semua tu berzikir, bermunajat, istighfar, bertilawah, untuk siapa tau? Tidak lain hanya kerana Allah SWT.
Tidak kita baca Quran apa niat untuk nak dapat nombor ekor nanti. Mana tahu baca Yasin ni ada barokah, nanti mintalah doa dapat nombor yang bagus. Itu dah tak betul, niatnya tak betul. Baca Quran sebab nak dapat nombor ekor. Dia tak betul. Kita niatkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkati amal ibadah kita, memberi ganjaran kepada ibadah kita. Ya. Kita mahukan syurga Allah Ta'ala. Ya. Walaupun sebenarnya syurga itu mahal harganya dan bukan semata-mata pahala kita untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Betul, kita amal ibadah kita dapat pahala. Buat ini dapat pahala. Daripada pahala, insya-Allah Allah masukkan syurga. Tapi bukan semata-mata amal ibadah confirm masuk syurga. Sebab confirmnya masuk syurga hak Allah Ta'ala. Ya. Ibadah kita, pahala kita hanya wasilah, hanya jalan untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Tapi Allah lah yang menetapkan layak ataupun tidak. Walaupun kau banyak ibadah, ya, qiyamul lail kamu banyak, sedekah engkau pun banyak, tapi kalau Allah tak terima, tak ada siapa boleh halang. Ya. Walaupun kau ahli neraka, banyak buat dosa, tapi kalau Allah nak tarik dia keluar daripada neraka, masuk ke syurga Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh halang. Hak Allah Ta'ala. Tapi kita yakin Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya, Maha Adil, ya. Jadi kita mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Ya. Padahal ibadah kita sebenarnya kita bukan nak pahala semata-mata. Kita nak reda Allah. Daripada reda Allah, mudah-mudahan Allah memberi rahmatnya kepada kita. Ya. Rahmat tu yang penting tuan-tuan. Sebab bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang Pengasih. Rahim tu, rahmat Allah tu. Ada rahmat. Bukan sahaja Rahman Pemurah. Pemurah Allah Ta'ala untuk semua. Orang Islam ke, orang kafir ke, Allah pemurah. Bahkan orang kafir lagi kaya daripada kita. Tengok jutawan-jutawan di Malaysia. Senarai orang terkaya di Malaysia. Mana nama orang Melayu? Balik-balik nama tu je, Syekh Mukhtar Bukhari mungkin lah. Tak senarai. Itu pun yang dah keberapa. Tengok daripada atas, Robert Kwok, Raja Gula. Apa lagi? Ananda Krishnan. Apa lagi? Dulu Lim Goh Tong, Genting. Oh, saya boleh ingat tu. Tak jumpa Haji Kamarudin. Tak jumpa Haji Samaun. Contoh. Susah nak jumpa nama haji-haji ni. Ya, ada pun dah bawa Syekh Mukhtar Al-Bukhari, adalah juga wakil. Ya. Sebab Allah Maha Pemurah. Siapa dia beri? Tapi kita nakkan Allah yang dengan sifat rahimnya, dengan kasih sayangnya, beri rezeki dengan kasih sayang, bukan rezeki dicampak begitu. Ya. Sifat rahim ini hanya pada orang yang beriman saja Allah beri. Itu yang kita mahukan. Seorang ayah nak memberi sesuatu pada anak, ya anak semua kan 4 orang. Yang dekil, yang celutak, yang baik, yang macam-macam. Semua bagi, tapi kalau yang baik tu Allah bagi juga. Tapi yang kadang nakal tu, nah ambil ni. Bagi juga, tapi campak aja. Ya, kita nak dapat rezeki itu dengan perasaan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Itu yang kita mahukan. Ya. Jadi itu yang bila kita beribadah semata-mata bukan hanya pahala, tapi nak reda Allah Ta'ala. Dengan reda itu rahmat Allah akan turun pada kita dan insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang sepatutnya. Ya. Kalau kita kata semata-mata ibadah kita itu hanya dunia, dari segi kredit, buat baik dapat pahala. Pahala syurga, itu dari segi kredit macam dunianya. Begitu, tapi hakikatnya tidaklah begitu. Kalau begitu turutannya ibadat, pahala, syurga, maka Allah seolah-olah dah terpaksa memberi syurga asbab kerana ibadah kita. Seolah begitu, Allah dia dah beribadat, dah ada pahala ni, kena bagi syurga ni. Seolah-olah ada keterpaksaan memberi. Sedangkan memberi itu hanya hak dia saja, bukan semata-mata ibadah. Itu hanya jalan, wasilah untuk mendapat
redha Allah, itu sahaja tuan-tuan. Jadi sebablah kita kadang ibadah banyak mana tu kita kembali pada yang kedua tadi, rasa khauf, rasa takut. Kalau ibadah banyak mana pun rasa takut. Ya, harap-harap diterimalah ibadah kita. Ya, jangan kita digolongkan orang-orang yang sombong, ya, beribadah hanya semata-mata riak pada orang, sum'ah pada diri sendiri, ujub, ya. Ujub ni dia rasa pada diri sendiri, dia tak sebut pada orang. Ya, dia tak cakap pada orang. Dia cuma perasaan dalam diri sendiri, oh aku ni hebat. Ujub, tapi takabur dia keluarkan. Dia bercakap, dia tu hebat sebagainya, dia bercakap. Tu takabur. Tapi ujub dalam hati saja. Dia merasa dia adalah yang terbaik dan terhebat. Baik. Jadi saya sebut tadi yang keempat, hanya semata-mata kerana Allah SWT. Apa saja amal ibadah kita, sama ada berbentuk amal ibadah perbuatan ataupun ibadah yang kita sebut, zikir dan sebagainya. Jangan yang lain. Dulu ada satu cerita di TV dulu, ta'asub dengan gurunya, berzikir pun sebut gurunya. Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya. Ingat cerita tu, tuan-tuan? Lama dulu. Orang sepatutnya subhanallah ke Allahu Akbar. Ini tak, Guru Yahya, Guru Yahya. Saya ingat lagi pelakonnya yang jadi Guru Yahya tu. Siapa tu yang tua-tua tu yang... Bukan yang Rajili. Yang Guru Yahya tu bukan yang Rajili. Dia lain. Saya lupa orang tu. Lupa. Tapi cerita lama tu. Yang Rajili tu cerita lain. Itu contoh. Mungkin ajaran-ajaran sesat begitulah. Dia ta'asub dengan tok gurunya. Sehingga dalam zikir ni pun dia menyebut nama tok gurunya. Kalau tok gurunya Ayah Pin, mungkin sebutlah Ayah Pin, Ayah Pin, Ayah Pin. Penyelamat. Sebab begitulah mungkin kita pun tak tahu apa yang disebut dalam zikir-zikir mereka. Cek, ada soalan ke? Tak ada soalan. Kalau ada yang hantar dalam WhatsApp ke? Sekarang kan dah canggih kan. Kebetulan sebenarnya ada cadangan begitu masa minimum di belakang. Kata kita, kalau orang nak bertanya tanya. Sekarang kan kita ada handphone, sambil dengar ada soalan teruslah WhatsApp. Boleh tanya. Betul juga cadangan tu, cadangan yang bagus. Ya. Dah tak perlu nak tulis pakai pen, hantar surat layang. Ya. Kita dah zaman milenium. Baik, oleh itu sesiapa yang mengerjakan sesuatu ibadah tadi, sama ada ibadah badaniyah, amal ibadat secara praktikal, ataupun qauliyah yang kita baca, yang kita sebut bukan kerana Allah yang Maha Esa, malah adalah kerana lainnya. Macam tadi, kerana gurunya, guru Yahya lah, guru tak kisahlah guru mana pun, maka mereka itu adalah syirik. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang syirik. Ya. Seperti mana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan akan mengampunkan yang lain daripada syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Dosa lain, insya-Allah kalau kita mohon ampun, Allah akan ampunkan. Tapi kalau syirik memang tak ada ampun. Sebab syirik pun orangnya asalnya beriman, tiba-tiba bersyirik. Percaya selain pada Allah Ta'ala. Menghambakan diri selain pada Allah Ta'ala. Ya. Memohon pada selain pada Allah Ta'ala. Yang kadang-kadang bila kata kita lebih takut pada orang, lebih takut pada bos, seolah macam dia penentu rezeki, takut. Ya, dia dah nak menuju ke situ. Seolah macam kalau tak ada bos, saya tak tahulah apa jadi. Mungkin tak boleh hidup katnya. Oh, dia lah penentu rezeki kita. Seolah begitulah. Ya, bahaya begitu ya. Kenyataan begitu sangat bahaya.
Mungkin dia boleh menggugat kedudukan kita, tapi dia bukan penentu. Kalau lagu Jamal Abdillah apa? Takdir penentu segala. Tu lagu Jamal Abdillah. Ya. Bolehlah kau sekali-sekali nak dengar. Ya. Tapi yalah, apapun ya, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Wallahu alam. Saya cukup untuk malam ini sebab kejap lagi dah masuk Isyak, ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi masih dalam tajuk yang sama berkenaan dengan tauhid uluhiyah, dan dalam membincangkan tentang dalam kita beribadah apa yang sepatutnya ada dalam ibadah kita. Kita dah masuk nombor yang ke-4 tadi, ya. Pun tak habis lagi. Masih belum habis. Ya, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk akhirnya, ya, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan, ya. Macam tadi semasa pembukaan saya cerita tentang bagaimana ilmu dalam solat pun perlu, ya. Tapi nak tanya lebih lanjut, tanya Ustaz Zawawi nanti. Masa kuliah fiqh boleh tanya dia. Dia pakar dalam bab fiqh. Bab fiqh Ustaz Zawawi. Boleh tanya macam-macam. Saya sikit-sikit fiqh boleh lah, tapi mendalam taklah begitu. Sebab saya bukan pengkhususan dalam bab fiqh. Ustaz Zawawi memang dia punya pengkhususan memang dalam bab fiqh. Jadi dia mahir dalam bab fiqh. Ya. Wallahu alam. Yang baik pada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.